Jadi kita boleh buat awal marketing tu. Daripada bulan 1 kita dah boleh pump dalam kita punya media sosial. So awareness tu dah awal. Itu baru satu. Kalau kita minta setiap orang bagi 3 number untuk kita call yang berminat, kita bagilah insentif sikit, pun kita dah dapat beribu-ribu prospek. Kalau kita tahu tempat kerja dia, kita hantar surat ke tempat kerja dia, minta kat bos dia sponsor anak buah dia. Ada buat. Berapa ramai? Kita buat GLC. Tapi tu GLC kan, company besar kan. Company besar. GLC, SDK, potential. Maknanya tak boleh nak ditentukan yang mana yang daftar. Sebab tak ada insentif kan, semua sama. Okey. So kita kena susun cara untuk differentiate channel mana yang bawa masuk lebih baik. Okey, bawa masuk lebih baik. Sebab isu dia sekarang ni adalah untuk digital marketing, it's all about tracking. Kalau you tak boleh track, that mean dia gagal. Simple as that. Tak kisahlah 1,300 ke apa ke, untuk event dia berjaya, untuk campaign tu dia gagal. Faham tak? Jadi kalau campaign gagal, apa yang berlaku bila campaign gagal? Kita tak boleh nak repeat the success. Isu dia itu. Kenapa kebanyakan orang yang buat digital marketing ataupun dia belajar digital marketing, dia buat sale banyak, dia buat sale tinggi, tapi dia akan jatuh, drop sekejap saja. Sebab dia tak tahu apa punca sale dia naik. Dia tak dapat nak track daripada mana? Daripada website ke, daripada surat ke, daripada call ke. Kerana apa? Kerana kita ada setiap bisnes dan setiap industri ni, dia ada customer journey yang berbeza. Dia ada customer journey yang berbeza. Decision making proses tu sangat berbeza. Contohlah, kalau kita nak beli nasi lemak, kita tanya tak suami kita? Kita tanya tak isteri kita kalau kita nak beli nasi lemak? Kita tak tanya. Tapi kalau kita nak beli nasi lemak di KLCC, kita nak pergi beli nasi lemak di KLCC, satu pinggan RM80, kita kena tanyalah isteri kita atau suami kita, dia nak ke tak nak. Kalau nak beli tak makan pula, RM80. Nampak tak? Walaupun nasi lemak, tapi sebab market yang berbeza, decision making tu jadi berbeza. Itu yang kita kena betul-betul jelas. Baik, now untuk objektif, yang pertama, objektif dia mesti jelas dan boleh diukur. Ini yang paling penting. Apakah objektif yang kita nak daripada event ini? Apa yang kita nak? Kita nak penyertaan ke? Kita nak donation ke? Kita nak jadikan dia branding ke? Saya pernah uruskan satu event dan saya katakan kepada tim itulah, syarikat itu, saya bagi tahu siap ikut projection event kita tak akan untung. Kita akan rugi 100,000. Tetapi mereka sanggup buat. Sebab apa? Sebab event itu bukan untuk untung event. Event tu adalah salah satu strategi dia nak tarik potential partner datang supaya nampak gah. So kita buat. And then after the event dapat banyak JV yang lebih untung daripada 100,000 yang dirugi tu. So kalau kita nak buat World Quran Convention ni, ataupun kita nak buat Quran Hours, Malaysia Quran Hours, World Quran Hours, objektif kita nak apa? Tu dulu. Nak untung, nak branding, nak dapatkan lebih banyak database. Yang mana satu? Sebab dalam digital marketing, dia ada yang kita panggil spillover. Digital marketing ni, dia tidak akan ada satu sahaja hasil. Dia akan ada spillover. Tetapi kalau kita hendak ukur kejayaan tu, kita mesti ada spesifik objektif. Sebagai contoh, kita buat World Quran Hours. Kita punya objektif lah, objektif kita adalah kita nak dapatkan 1,500 penyertaan.
Okey, itu objektif yang spesifik, yang utama. Tapi spillover dia apa? Daripada kita punya kempen ini, kita dapat lebih kurang 30 juta eyeball. Itu dia punya spillover. Eyeball tu mata memandang lah, orang tengok. Sorry, saya gunakan perkataan ni. 30 juta view contoh. Macam tu. Okey, daripada marketing ini kita dapat naikkan juga. Dapat naikkan juga follower di FB kita. Di TikTok kita sekian banyak. Itu nama dia spillover. So jangan tengok kepada satu metrik saja. Objektif saja yang ni. Yang lain pun kita kena semak. Contohnya daripada sini kita dapat tambahkan kita punya subscription email, subscriber email 5,000 orang. Contohlah, ya. Jadi spesifik objektif, spesifik measurement. Cuma dia ada spillover. Okey, spillover. Contohnya nanti masih event. Masih event. Setiap orang, kalau siapa yang buat video pasal event World Quran Hours tu, convention tu, Quran Convention, dia akan dapat pula special price untuk World Quran Hours. Next program contohnya. Dia akan dapat special. So daripada 1,500, 200 orang yang buat video. So kita dah dapat 200 video pertama untuk digunakan pada next year. So benda-benda ni, sebab tu kita kena susun. Dia tak susah tau. Dia tak susah. Dia semata-mata kita hanya susun dan tampal saja di sekeliling tempat event tu. Itu saja. Kalau perlu buat banting, buat banting. Buat video anda di sini, ada backdrop. So dia buat video lah. So 1,500 orang, kita sediakan 10 spot. Buat video anda di sini, buat video anda di sini, kita letak situ. Nampak tak? Itulah, ada Wall of Fame kan, kita memang ada Wall of Fame. Lepas tu digunakan untuk ambil gambar je. Okey lah, it's okay, no problem. This year kita buat lebih baik, tak ada masalah. Wall of Fame tu boleh, tempat ambil gambar. Wall of Fame tu biasa orang buat lah. So that's the problem bila kita tak susun. Kita tahu benda tu kita tahu benda tu penting untuk orang ambil gambar kat event tu, penting, kita tahu. Tapi nak buat apa lah? Macam mana nak pakai? Macam mana nak pakai? So benda-benda ni yang kita kena jelas. Okey. So dia kena tetapkan matlamat yang spesifik. Okey, fokus. Tetapkan matlamat yang spesifik. Apa yang kita nak buat hari ini? Buat apa? Quran Convention. Ni buat apa? World Quran. Ini Malaysia Quran. Okey, now ambil masa 3 minit untuk bincang apa matlamat yang spesifik. Don't worry, kita bukan nak guna matlamat ni sepanjang tahun, tak ada. Ini latihan sahaja. Okey? Saya bagi masa 3 minit, kita mula sekarang. Satu minit. Okey, dah Dah nak buat karangan ke nak buat spesifik buat point. Okey. Dah? Dah? Okey, dah. Alright. Baik. Sebenarnya dalam dunia marketing ni, digital marketing ni, tuan-tuan, ramai orang yang terpedaya dan tertipu dengan jumlah follower, jumlah view, jumlah like, ya.
Ramai kita. Kami pun ada kami. Baik. Kena ingat ni tiga stage ni. Nombor satu, kita boleh ada ramai follower. No problem. Tetapi isunya adalah mereka ni follower yang macam mana? Okey. Dia ada dua jenis. Dia ada tiga jenis follower. Satu, follower tu memang follower semata-mata. Okey, follow semata-mata. Yang kedua, dia ni adalah kita punya supporter. Daripada follower, dia akan pergi kepada supporter. Daripada supporter, dia akan turun kepada believer. Supporter, kalau kita nak jual kepada follower, kita mesti jual entry produk. Entry produk ni sifat dia murah dan mudah. Ni entry produk. Kita jangan jual World Quran Convention ni kepada follower. Sebab dia takkan beli pun. Sebab dia belum jadi kita punya supporter. Entry produk, contoh kan yang bulan lepas punya, yang tahun ni kita ada buat berapa banyak rakaman ustaz-ustaz asatizah tu kan. Kita jual lah RM15, RM20. Kita jual je benda tu. Sepanjang 3 bulan kita jual yang itu saja. Bukan kita nak untung dari situ. Cukuplah duit tu dapat cover, bayar duit ads. Okey. Sebab apa? Okey, sebab dalam digital marketing ni dia ada satu istilah yang dia panggil tracking. Tracking ni maksudnya apa? Maksudnya kita boleh gunakan maklumat yang kita dapat daripada video, website dan sebagainya tu untuk di-retargeting, di-retarget. Sebagai contoh, kalau kita jual video, kalau kita jual panduan, kita buat panduan, kita buat iklan, ataupun video kita tu dapatlah, daripada video kita tu dapat 100,000 view. Okey. Dan daripada 100,000 view ni 30,000 view tonton sampai habis. Tim marketing boleh buat retargeting. Maksudnya dekat sini kita boleh buat satu iklan spesifik untuk orang tonton video ini sahaja. Contoh, you all nak jual Dr. Numan. Ustaz doktor, sorry. Ustaz Numan. Saya ingat dia dah kena ban dekat Malaysia. Dia tak kena ban ya? Adalah kisahnya. Tak. Saya baca itu je lah. Okey. Jadi, sepanjang bulan 7, 8, 9, kita fokus buat video Dr. Numan sahaja. Ustaz. Sebab apa? Sebab masuk bulan 10, kita boleh buat retargeting kepada orang yang dah tengok video dia. Itu contoh lah. So, orang yang dah tengok ni, ini baru dia akan pindah kepada kita punya supporter. Yang dah beli ataupun dah tengok ni, dia akan jadi supporter kita. So, supporter ni, kalau kita nak jual, boleh jual. Tapi produk dia mesti, dia punya cara pembelian, bukan produknya. Cara pembeliannya tu mesti sedikit je. Susah. So kita nak tapis, sedikit je susah. So yang bila dia dah buat yang tu, dia layak untuk kita nurture masuk ke fasa believer. Believer ni tuan-tuan, jual lah apa pun, dia beli. Macam peminat normal lah. Tangkap je, okey. Exactly. Tak kisah berapa pun. Ya. Macam peminat Carol Aming. Suka sedap mana sambal dia. Tak, orang yang minat sambal, dia akan cakap tak sedap. To be frank. Tapi kenapa orang beli? Adik beli. Bukan, you all tak beli, tak apalah. Memang tak belilah dalam ni kan. Tapi kenapa boleh jual berjuta-juta, boleh buka kilang? Percaya dia. Sebab orang dah jadi believer.
Dia tu dah ada, dia dah ada cukup believer untuk dia harvest sampai boleh buat kilang. Tapi orang tanya saya, tak boleh ke kita jadi macam Khairu Aming? Saya tanya soalan tu kepada diri kita balik. Saya dah hidup 36 tahun. Itulah pertama kali saya jumpa Khairu Aming macam itu. Siapa yang dah jumpa Khairu Aming kedua? Berapa tahun dah hidup? Berapa tahun dah hidup? Berapa tahun dah hidup? 25 tahun. Ada tak jumpa Khairu Aming sebelum ni? Yang macam Khairu Aming? Tak. So itu adalah kes yang sangat rare. Jadi kes yang sangat rare tak boleh dijadikan benchmark. Sama lah macam kita buat burger, nak jadi macam Ramly Burger. Itu kes yang sangat rare. Ramly Burger tak boleh jadi benchmark. Jadi kalau kita nak buat benchmarking ni, sifat dia kena atas sikit saja daripada apa yang kita ada, apa yang kita dah capai. Sikit saja. Sebab kalau kita punya benchmark tinggi, dia akan membunuh kita punya semangat. Kita tak ada sense of achievement. Tak apalah ada banyak benchmark, no problem. Baik ada banyak benchmark daripada satu benchmark yang macam ni. Okey, dalam digital marketing pun macam tu. Kita kena start sikit demi sikit. Okey, baik. Yang kedua, kita kena ada measurable. Tetapkan apakah ukuran kejayaan dan kegagalan dalam matlamat tu. Yang berjaya pun kita kena tahu, yang gagal pun kita kena tahu. So, soalan saya seterusnya, apa exit plan jika dalam masa beberapa hari ini kita tak boleh jual tiket banyak itu? Apa exit plan? Bagi free. Parah bos. Apa kita punya plan? Kecilkan skill. Boleh. Kos? Walk in. Bagi work. Cari sponsor. Okay, it's okay. Cari sponsor, betul? Bagi diskaun, okay. So benda ni lah yang kena disusun. So bila kita nak susun benda tu, exit plan yang kita nak susun, kita mesti kena ada angka yang measurable. Contohnya 20 hari bulan 20 hari bulan 11 penyertaan kita banyak ini saja. So apa kita kena buat? Kita punya event berapa bulan? 2 Disember. Okey. 20 hari bulan banyak ini saja. So apa kita kena buat? 25 hari bulan banyak ini saja. Apa kita kena buat? Sebab apa kita boleh buat plan tu? Sebab kita boleh measure. Kita ada metrik yang kita nak measure. So now kalau tak ada metrik kejayaan dan metrik kegagalan, how? Kita akan sentiasa berharap, ya Allah, kira ada orang beli tiket malam ni. Kan? Kan? Ya Allah, bagilah tiket. Apa nak jawab dengan bos nanti ni, kau tak edit ni, ya Allah. So yang ini kita tak nak. You all ada team yang bagus. Pada saya, to be honest, bila saya tengok konten, saya tengok design, video-video yang dia produce, you all ada team yang bagus. Cuma structure saja yang saya rasa kena dibetulkan sikit saja. Tweak sikit saja. Tak semua benda kita nak betulkan. Mana dah betul, kita tak betulkan dah. Okey? So saya bagi masa 3 minit juga. Tetapkan apakah ukuran kejayaan dan kegagalan dalam event yang kita nak buat tadi. Contohnya kita target 1,500. Tengok tadi objektif. Spesifik tadi apa? Objektif. Orang belakang tu duduk tepi boleh kok. Sian nak jawab seorang-seorang.
Tes. Kita ada lambat video tapi dalam banyak So, 15 Kira